sedang mendengar podcast dan YouTube KC Champion. Dalam segmen cerita-cerita seram, cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Malam Seram. Aku dongengkan cerita kita supaya semua gembira. Mereka tidak tahu sebenarnya mereka ingin tahu sebenarnya. Ku hilang arah, tak tahu kemana perginya jasadku. Lelah ku rasa, ingin ku bahagia tanpa ikatan dunia. Tenangkan aku di sana, tenangkan aku di sana, tenanglah engkau di sana. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Selamat tengah malam kepada semua yang sedang menonton, dan KC nak ucapkan selamat datang ke rancangan horror talk show Malam Seram. Terima kasih kepada semua yang sudi menonton rancangan ini secara live di channel YouTube sementara, iaitu Malam Seram Podcast. Jadi Malam Seram Podcast adalah sebuah channel YouTube sementara kerana saya tidak boleh live di channel YouTube Malam Seram, iaitu Malam Seram yang asli lah. Jadi saya berada di sini untuk teruskan rancangan ini yang mana ia live di YouTube channel daripada hari Selasa hinggalah hari Sabtu lah, Selasa hingga Sabtu, dan juga termasuklah hari Ahad, yang mana hari Ahad tu adalah konten berbayar kalau mengikut jadual waktu, sebabnya selepas 12.30 malam saya baru live kan, jadi dia dah pun masuk hari berikutnya. Tapi kalau nak senang, Isnin sampai Sabtu lah. Tapi lebih memudahkan Selasa 12.30 malam sampai hari Sabtu 12.30 malam, dan hari Ahad 12.30 malam adalah untuk konten berbayar yang melanggani, ya, seperti geng Momok Captain. Terima kasih juga kepada geng Momok Sarjan yang sudi melanggani konten berbayar Malam Seram. Kepada geng Momok secara amnya, terima kasih kerana sudi menonton, like, komen dan share. Terima kasih kepada moderator-moderator yang nama-nama yang ada spana tu. Itulah moderator-moderator yang telah pun saya lantik untuk membantu saya lah. Sebab bila saya baca cerita ni, saya tak boleh tengok live chat ni macam mana. Kadang-kadang ada yang yelah bergurau kasar kan. Kadang-kadang ada yang bergurau tidak beralas. Jadi moderator akan berikan peringatan. Kalau berdegil juga, terpaksalah kita menghalang orang-orang ini untuk memasuki live Malam Seram, live chat Malam Seram lah. Jadi harap maklum supaya sentiasa berhemah bila kita berborak, apa yang kita type ni, walaupun kita di belakang keyboard, kita kena ingat kita sedang berurusan, sedang berbicara dengan manusia yang ada perasaan dan hati.
Jangan ada berbaur perkauman lah, ada racism, nak kutuk orang, ya, harus beralas ketika kita berborak-borak di alam maya ini. Okey, Casey akan bacakan beberapa kisah, tapi sebelum itu terima kasih pada semua. Alhamdulillah, tadi kan saya baru pindah ke studio beberapa bulan yang lalu di tempat baru. Jadi tadi dah pasang dipasang router, dah pun masuk internet dekat dalam situ. Alhamdulillah, ya. Sebelum ni saya live gunakan SIM card, ya, SIM card masuk dekat satu SIM card router. Jadi router tu tak stable lah kan, tak kuat signal, ya, menggunakan signal SIM card. Yang ini dah ada fiber optic, jadi alhamdulillah lah, ya, agak laju lah. Jadi mudah nak buat live show di sana. Dan selepas ni tengah tunggu pula hari Khamis ni akan pasang langsir. Bukan langsir rumah, bukan, langsir di studio. Dia panggil blackout curtain. Jadi curtain tu akan tutup, dia akan gelapkan lah. Mudah saya nak buat rancangan live untuk control the light nak pada waktu pagi lah. Kalau matahari tu mungkin kadang-kadang saya terus pasang blackout curtain, jadi mudah untuk kawal cahaya yang masuk ke dalam studio saya. Okey, baik, kita akan mulakan kisah pertama pada malam ini. Ini kiriman yang saya nak bacakan ini datang daripada Izam, betul nama Izam, dan tajuk yang Izam kirimkan adalah Arwah Ibu Kembali. Lepas tu ada question mark lah. Maknanya dalam bahasa Melayu ni bagus. Dalam bahasa Melayu ni kan ia sebagai daripada satu kenyataan jadi satu soalan. Kalau arwah ibu kembali, itu adalah satu kenyataan. Kalau ini arwah ibu kembali, itu adalah satu soalan. Jadi dia ada question mark dengan tajuknya Arwah Ibu Kembali. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Saudara, kisah Izam berbunyi begini. Ibu saya telah pun meninggal hampir 1 minggu. Dan ahli keluarga, khususnya anak-anak, antaranya saya, masih belum lagi boleh terima pemergian ibu yang agak mendadak. Ini kerana ibu saya meninggal dunia bukan kerana penyakit, tapi kerana kemalangan yang dihadapi oleh arwah ibu saya. Anak saya memang rapat dengan ibu saya. Sebabnya ibu, kata Izam, tinggal bersama dengan saya. Hari kejadian kita terima berita sedih ini, saya terpaksa tinggalkan kerja dan terus bergegas ke hospital untuk melihat keadaan ibu saya. Amat menyedihkan, ibu saya dah dimasukkan ke ICU atas kemalangan jalan raya. Casey, selepas ibu meninggal, anak saya beberapa hari selepas itu memberitahu dia nampak nenek datang dekat tingkap. Saya memang amat sedih, tapi tetap saya kena kuatkan semangat memberitahu anak-anak bahawa nenek mereka sudah pun meninggal dunia. Para penonton Malam Seram, masuk hari ke-7 atau 8, seingat saya, selepas beberapa hari, anak dia nampak kan, anak cakap dengan Izam, nampak nenek dekat tingkap. Kemudian Izam pula terkena. Masuk hari ke-7 atau 8 macam tu lah, saya ternampak arwah ibu saya, Casey, dekat tingkap nak masuk ke dalam rumah. Bila saya nampak, saya terbangun pada mulanya. Terbangun daripada tidur. Tak tahu kenapa. Nak cakap panas, saya buka aircon. Nak cakap nak terkucil, tidak. Bila saya terbangun, selepas beberapa saat saya buka mata, tiba-tiba macam ada orang panggil saya. Izam. Izam. Terus telinga saya
tertumpu dan mata saya beralih ke arah tingkap bilik. Ya Allah Casey, saya ternampak arwah ibu saya dalam keadaan berkafan Casey, dekat tingkap bilik, sedang memanggil saya. Izam, Izam. Casey, waktu tu saya bangun dari katil, berjalan menuju ke arah tingkap. Saudara para penonton Malam Seram, kebetulan pada malam itu anak saya 2 orang tidak bersama dengan saya. Saya tidur dalam rumah seorang diri. Anak saya 2 orang dengan isteri saya berada di rumah kakak saya, yang mana mereka bermalam dekat sana. Selepas anak ni rasa rindu sangat dengan nenek dia, jadi dinasihatkan oleh ahli keluarga supaya anak-anak jangan duduk dekat rumah sementara waktu. Yalah, rumah inilah tempat arwah ibu saya menetap sebelum dia meninggal dunia. Saya bangun Casey. Saya bangun, saya berjalan menuju ke arah tingkap rumah saya, memandang ke arah luar tingkap, dan Casey memang nampak dekat ibu yang sedang berkafan memanggil saya. Izam, Izam. Saudara para penonton Malam Seram, waktu tu saya nak buka tingkap ni. Dan nak buka tingkap, nak benarkan arwah ibu masuk ke dalam rumah. Casey, tiba-tiba saya tersadar Casey. Tersadar daripada seolah-olah macam dipukau dengan benda ni. Tangan sedang pegang tingkap nak tarik. Saya tersadar, saya lepas. Dan bila saya istighfar, astaghfirullahalazim, Casey, dekat depan saya dah tak ada dah wajah arwah yang berada dekat luar tingkap. Sebelum ni saya macam dipukau dan macam hayal Casey. Jalan, ibu, dah nak buka ni, ibu. Tiba-tiba saya berhenti sejenak dan astaghfirullahalazim, ibu aku dah meninggal. Saya kembali duduk ke atas katil, kemudian bangun, tutup langsir, tidur sampai ke pagi. Perkara ini saya beritahu ahli keluarga, saya beritahu orang-orang tertentu, dan saya disuruh pergi berobat Casey. Saya memang tak boleh hilang, tak boleh hilang perasaan yang saya ni kehilangan seorang insan yang amat saya sayangi. Sampai ke hari ini saya masih rasakan, tapi saya dapat kawal. Rupa-rupanya Casey, bila saya terlalu sedih, perasaan saya, emosi saya menurut orang yang merawat saya telah pun dikawal oleh makhluk ini. Makhluk yang dipanggil Korin, makhluk jin yang menguasai diri saya supaya saya ni buka tingkap dan benarkan dia masuk. Ini macam saya memberikan dia izin Casey. Memang betul, jin boleh masuk tingkap, boleh masuk rumah. Tapi ada kalanya kalau kita sebagai tuan rumah yang izinkan dia masuk, dia boleh duduk dalam tanpa dia keluar daripada rumah kita dengan alasan kita yang benarkan dia masuk. Nasib baiklah sebelum saya buka sepenuhnya tingkap tu, tiba-tiba datang saya, terbangkit daripada pukauan, dan saya beristighfar. Alhamdulillah saya tidak benarkan makhluk itu masuk ke dalam rumah. Sekarang dah pun berlalu kisah yang dimaksudkan ini, tapi arwah ibu masih dalam ingatan saya. Semoga roh arwah dicucuri rahmat. Yang penting sekali digolongkan bersama dengan orang-orang yang beriman. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Terima kasih atas kiriman daripada Izam yang berkongsi kejadian seram yang berlaku. Terima kasih Izam. Kita sambut kisah selanjutnya dalam rancangan Malam Seram, dan terima kasih pada yang sedang menonton Malam Seram. Yang ini saya terima daripada mana tadi kejap okey ni. Hello, apa khabar Casey? Khabar baik. Nama Akak Norma. Akak nak berkongsi satu kisah pengalaman ni berkenaan dengan satu kejadian seram yang berlaku dekat luar rumah. Waktu tu suami sedang nyenyak tidur.
Kakak pula dekat depan Casey, dekat ruang tamu, sedang menonton drama. Dah pun pukul 11 malam, tapi masih lagi tonton drama Casey. Tengah tengok drama ulangan pada waktu itu. Jadi tengah seronok tonton drama, tiba-tiba dekat depan pintu rumah ni ada orang ketuk. Tuk 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 tuk. Tengah duduk lah seorang-seorang kan. Suami tengah tidur, tiba-tiba dengar orang ketuk. Kakak pun cakap, siapa pula lah ketuk rumahku malam-malam ni, kata Kak Norma. Kakak pun bangun daripada tempat duduk menuju ke arah pintu. Kebetulan waktu tu drama tu pun dah habis. Bangun jalan sampai depan pintu. Kakak tengoklah dekat lubang pintu tu siapa dekat luar. Casey, waktu kakak teropong tu, orang yang mungkin ketuk pintu rumah kakak dah berada dekat rumah jiran. Dia tengah ketuk pintu rumah jiran pula. Jadi kakak lama kasi teropong, tengok siapa orang ni agaknya dia yang ketuk pintu rumahku ni, kata Kak Norma. Jadi kakak pun diri lama lah dekat pintu tu. Diri lama kasi tengok dia ketuk rumah jiran yang sebelah kiri, dia ketuk rumah jiran sebelah kanan. Tok 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 tok. Lama kasi. And then kata kata Kak Norma, jiran yang nombor 2 ni, sebelah kiri sebelah kanan, jiran yang sebelah kanan ni buka pintu. Bila dia buka pintu, wanita yang ketuk pintu rumah dia ni, perempuan ni yang ketuk pintu rumah dia, berdiri jarak agak jauh kisi. Dan bila dia buka pintu, dia berdiri lama dia diri. Apa ni ketuk pintu rumah orang, diri jauh, yang satu buka pintu tak cakap apa-apa. Kakak perhatikan lama kakak teropong. Tiba-tiba jiran kakak ni buka pintu. Bila dia buka pintu, perempuan yang dekat depan ni masuk dalam rumah dia. Masuk dalam rumah. Kalau dia masuk dalam rumah, asal dia ketuk rumah kakak? Asal dia ketuk rumah jiran sebelah kiri? Dia masuk rumah jiran sebelah kanan ni, dia masuk. Dalam beberapa minit dia keluar balik. Dan bila dia masuk dalam rumah jiran sebelah ni, apa yang kakak nampak ni, jiran ni langsung tak ikut dia, masih berdiri depan pintu ke si. Berdiri hanya tengok depan. Kemudian perempuan ni keluar. Dia tutup pintu. Dia tutup pintu, tutup pagar, dia jalan, kemudian dia turun tangga. Saudara para penonton Malam Seram, kisah ni dah lama berlaku. Masa tu kakak ni belum ada lagi anak, kata Kak Norma. Jadi kakak pun selepas nak dekat 20 minit Casey, kakak tunggu dekat pintu tengok kalau dia return. Kakak pun buka pintu. Kakak pergi rumah jiran, ketuk pintu, tuk 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 tuk. Bila jiran buka, dia macam dalam keadaan menangis. Kakak tanya, awak okey tak? Awak okey tak? Kakak, tadi kakak masuk rumah saya. Dia tanya kakak ni. Tak. Tadi kakak ni nampak ada orang ketuk pintu rumah kakak, rumah sana, rumah sini. Kamu buka pintu kan tadi? Saya buka pintu. Awak kenal ke orang tadi? Saya tak tahu. Saya tiba buka pintu. Kakak tengok bilik saya. Casey habis. Dekat dalam bilik dia ada almari solek. Dekat bawah almari solek ada laci. Laci itu adalah barang-barang kemas yang disimpan. Hilang Casey. Malam tu juga katanya kakak kejutkan suami yang tengah tidur. Sebab jiran yang ni suami dia tak ada, sedang kerja malam. Kakak bantu dia untuk pergi ke pejabat polis berdekatan untuk membuat polis report. Kesian Casey, banyak barang kemas dia hilang. Tak tahulah kalau kakak buka pintu tadi, apa yang terjadi dengan kakak. Seram Casey. Lain kali kakak nak nasihatkan semua. Walaupun kisah ni dah berpuluh tahun lamanya, tapi kakak rasa sebelum buka pintu lebih baik teropong dulu. Tengok siapa dekat luar, kenal ataupun tidak.
Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Tu kisah daripada Kak Norma, tapi berlaku lama lah, berpuluh tahun yang lama dahulu. Dah pun buat polis report, tapi tak tahulah apakah kesudahan kisah tadi tu. Dan seram bila ada tetamu yang tak diundang datang kan, ketuk pintu rumah tak buka, dia pergi rumah sebelah tak buka, dia pergi rumah sebelah, ketuk, orang sebelah buka aja terus. Menurut kisah daripada kiriman Kak Nurmah ni, dia nampak jiran tu tiba-tiba kaku dan buka pintu. Yang kat depan ni buka pintu, masuk dalam, jiran masih berdiri tengok depan. Orang ni masuk dalam rumah, dia keluar, lepas tu tutup pintu. Apa dia buat tu? Seram Oh, ini dia punya ilmu dia tahap apa Kalau ada ilmu macam ni, kenapa tak gunakan untuk tempat-tempat yang perlukan ilmu macam ni Tak tahulah. Kesian pula walaupun dah berpuluh tahun berlalu, tapi kesian lah barang kemas orang kan, duit orang yang dicuri. Carilah kerja. Nak curi je. Ilmu bagus. Ilmu kasih orang macam pukau. Kalau nak pukau, pergilah. Bukan saya nak suruh encourage buat salah. Cubalah pergi bank try. Pergi kat bank kan, pergi kat teller tu. Mungkin dia tak boleh. Kalau ada dua orang, dia tak boleh pukau. Mungkin dia boleh pukau satu orang aja. Kemungkinan lah, saya tak tahulah. Tapi yang jadi mangsa lazimnya adalah orang-orang macam ni lah. Kesian tentang ilmu pukau ni masih lagi wujud saya ada baru juga kongsi baru-baru ini kan, kes pukau yang mana seseorang ni berdiri, bila datang dihampiri oleh dua orang ni, dia datang, dia senyum, dia nampak orang ni keluar bank, kemudian dia senyum, dia kata bagaimana tadi, mula-mula dia tanyalah bila minta tolong tak nak cari jalan ni. Nanti bila orang tu berbual eye contact, dia bercakap dengan orang tu, dia berbual, ni dalam beg tu ada apa? Dalam ni ada duit. Oh, boleh minta beg tu tak? Dia kasih. Jam tangan boleh buka tak? Dia buka, dia kasih. Lepas tu orang tu jalan dalam masa, mungkin selepas dia jalan 10 minit gitu, selepas dia bawa lari dengan barang tu, orang tu baru sedar, mana barang aku? Habislah. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Okey, saudara, para penonton Malam Seram, kita nak berkongsi kisah selanjutnya. Yang ini adalah kisah yang dikongsi berkenaan dengan sihir, dengan sihir. Selalunya, kalau cakap tentang sihir ni, kan, selalunya dia terjadi pada orang yang kita kenal. Misal kata, si penyihir akan sihir orang yang dikenal, seperti business partner, bekas isteri, mak mertua, kawan lama, musuh. Musuh pun awak kenal, musuh awak kan? Dalam kisah ni, orang yang disihir ni tak kenal orang yang menyihir. Apa sebab dia? Sebelum saya ketengahkan kisah ini, saya nak beritahulah, Malam Seram ni hanya satu perkongsian, tempat kita berkumpul mendengar pengalaman seram, entah benar ataupun tidak. Anda tanya saya pun tidak pasti. Tapi ada kalanya kisah-kisah yang dikongsi boleh dijadikan sebagai satu iktibar. Semoga kita dijauhkan daripada situasi-situasi sebegini. Jadi apapun, Malam Seram yang memangnya hanya sekadar perkongsian pengalaman kisah seram, tidak lebih dari itu. Kisah ini disihir orang yang tak dikenali. Jom. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari.
Assalamualaikum KC dan juga para penonton Malam Seram. Gunakan nama samaran saya, jangan sebut nama yang tertera pada alamat email. KC gunakan Kak Gaya, bukan nama sebenar. Kakak nak cerita satu kejadian KC. Sebelum itu, ini bukan pengalaman kakak yang alami, tapi kakak menjadi salah seorang yang berdepan dengan perkara ini kerana ia terjadi kepada adik kakak yang mengalami impak yang paling kuat terkena pada adik. Begini kisahnya. Kakak mempunyai seorang adik perempuan dan dia mempunyai 3 orang anak perempuan. Ketiga-tiga anak perempuan dia memang cantik, lawa, sama seperti adik kakak. Tapi masalahnya anak-anak dia ni nak anak yang nombor 3 ni, yang terakhir, terlalu sangat bebas. Kakak bukan nak menuduh dia tidak pandai mendidik anak. Kadang-kadang sehebat mana sebagai seorang ibu dan ayah mendidik anak pun, dengan pengaruh sekarang memang susah nak dikawal. Anak nombor 3 ni dia mempunyai akaun Instagram yang mana ibunya kakak rasa pun tak tahulah. Dan dia suka berpakaian seksi. Pakaian dengan berpakaian nampak lurah, pakaian yang tidak tutup aurat, berbikini dekat kolam renang. Kakak tak tahu. Adik kakak, ibu dia pun tak tahu. Yang tahu siapa? Yang tahu adalah anak kakak. Anak kakak ada seorang kawan lelaki dia ada mempunyai seorang kawan lagi yang mempunyai hubungan dari segi friend dekat Instagram, followers dekat Instagram. So dari situlah dia akan update dan yang ini ada direct contact Instagram. Instagram dia memang private, tak ramai orang boleh tahu. Macam mana nak private pun kadang-kadang akan sampai juga dekat keluarga. Bila kakak tengok akaun Instagram dia, kakak mengucap KC. Kakak cakap dengan anak-anak, jangan jadi macam ni. Kesian kakak tengok adik kakak ni dengan anak nombor 3 ni. So dipendekkan cerita, bila tengok gambar-gambar dia KC, kakak rasa dah jadi tatapan lelaki-lelaki yang mata buaya darat. Memang seksi. Dekat kelab, dekat kolam renang, kononnya macam high life, kan? Masalahnya mula timbul apabila dia mula jatuh sakit. Dipanggil sakit misteri. Pada mulanya setakat batuk-batuk biasa je sih. Pergi doktor kasih ubat batuk. Batuk dia daripada seminggu sampai 2 minggu, sampai sebulan, sampai berbulan-bulan batuk. Dan batuk dia bukan setakat batuk bukan. Kadang-kadang batuk, dia akan batuk non-stop selama 2-3 minit sampai berdarah ke sini, tekak dia kering sangat. So suspek TB, kan? Pergi jumpa pakar cakap bukan TB, tak ada masalah tentang TB. Pakar tengok tak ada pun ada virus infection, tak ada. Semua tak ada. Cuma sama juga kasih ubat yang lebih kuat. Keadaan dia makin teruk KC. Dipendekkan cerita, akhirnya setelah kakak ni nasihatkan dia, adik kakak bawa lah anak dia perempuan ni. Daripada badan dia, maaf cakap KC, badan dia mampat. Sebab dia mempunyai body yang cantik, tapi oleh kerana batuk-batuk sampai tak lalu makan, jadi kurus dan wajah nampak sangat sakit. Pergi berubat. Dipendekkan cerita, rupa-rupanya ada seorang lelaki yang suka sangat dekat dia. Dan lelaki ni dah banyak kali nak cuba mendekati dia, private message dekat Instagram, nak berkenalan, kata berkenan sangat. Tapi dia tak layan. Kemungkinan bukan cita rasa dia. Sampaikan dia blok lelaki itulah. Ini yang kakak dengar cerita.
Lelaki tu tak puas hati, buka akaun baru, gunakan gambar Mamat Handsome yang dapat daripada internet, tak tahulah gambar siapa. Request untuk follow, approve, dapat jadi followers. Tapi orang yang sama ke si yang kena block. So lelaki ni perhatikan, dia ambil gambar-gambar yang dia post, gambar-gambar semua, dia bawa gambar tu pergi jumpa dengan bomoh untuk dijadikan sebagai bahan sihir. Bila berubat, ini yang dalam badan cakap dia kata, kalau aku tak dapat, orang lain pun jangan harap boleh dapat. Begitu keadaan dia. Padahal anak adik kakak ni, dia tak kenal pun siapa lelaki ni. Setakat orang yang follow dia dekat Instagram sebab dia terlalu seksi, sebab dia terlalu mendedahkan diri dia. Jadi dia berkenan, nak sihir sekarang senang, gunakan gambar. Guna gambar, nama penuh pun ada. Kadang-kadang orang share kan, ambil gambar tu, hantar dekat mana-mana bomoh, kenakanlah. Jadi dalam berubat tu, dia cakap, apa kau buat? Apa urusan kau dengan perempuan ni? Kalau aku tak dapat, lain orang pun tak boleh dapat. Begitu teruknya keadaan Casey. Kakak bukan nak cakap dan menghukum sesiapa yang pakai seksi. Terpulang pada semua. Tapi malang tidak berbau. Dia menjadi mangsa orang yang sakit nakkan dia sebagai pasangan kekasih. Kesian melihat keadaan dia. Casey, badan dia kurus, muka dia dah terlalu nampak sakit sangat-sangat. Sehingga kan berbulan ke si dia tak update Instagram account dia. Orang ramai tanya. Termasuklah lelaki yang anak kakak punya kawan tanya, si Fulan ni dah lama tak update, dia okey ke tak? Sampai gitu sekali tau. Jadi kakak harap sesiapa yang nak post gambar, beringat-ingatlah dekat Instagram ke dekat Facebook. Sebab kadang-kadang kita ni niat kita nak share, tapi ada pula orang yang mengambil kesempatan. Harap kisah kakak ni dapat membuka mata dan minda. Bukan kakak nak cakap perempuan seksi tu tidak baik. Itu terpulang pada diri masing-masing. Yang kakak nak cakap, berpada-padalah. Sebab kakak pun tak nak menghukum orang. Kakak pun belum tentu masuk syurga. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Itu kisah yang dikongsi oleh seorang kakak kepada adik yang kakak ni ambil berat lah tentang adiknya yang mempunyai 3 orang anak perempuan, dan salah seorang anak tu yang nombor 3 tu lah ada Instagram account. Saya yakin ada yang ada Instagram account. Kalau awak tengok dia punya Instagram account, nama dia pelik-pelik n.x.v. Asal nama gini, mula-mula saya tak faham bila kadang-kadang kan dekat kita scroll kita punya home tu, kita ternampak all this account, dia tengok asal nama pelik-pelik je gini Ada yang tak kisahlah lelaki atau perempuan, rupa-rupanya itu adalah nama-nama yang mereka gunakan untuk sembunyi daripada ahli keluarga yang kenali mereka. Macam-macam nama dia ada xx.mr. Dia takkan guna nama betul dia. Jadi orang tak dapat cari akaun dia. Tapi itulah zaman media sosial. Macam mana penyenyak sembunyi pun tetap juga orang akan jumpa. Jadi berhati-hatilah Sekarang yang susah adalah ibu lah. Ibu kepada kakak yang berkongsi kisah ni, iaitu mak kepada budak tu lah. Dan masalah dia ni macam saya katakan lah. Dia disihir oleh seorang lelaki yang dia ni tak kenal pun lelaki ni. Setakat seorang followers di Instagram beliau.
kan, dia upload gambar, lelaki ni tengok berkenan dengan budak ni dia pun private message lah mungkin tak tahu lah apa dia message kan, nak berkenalan ke apa, jom kita keluar ke. Lepas tu dia tengok lelaki ni profile, tak suka lah aku, mungkin kan. Lepas tu kenapa aku boleh accept dia jadi friend tu block. Kena block, lelaki ni jadi marah kan, dia buka akaun baru gunakan gambar Mamat Handsome, dia request, dapat accepted lah. Kan. Sebab tu saya punya muka kat Instagram macam ni juga awak nampak. Saya tak pakai bedak ke, tak pakai filter, macam ni lah. You see what you get. Tu je. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Okey, tu kisah daripada pengirim kita yang berkongsi pengalaman. Terima kasih. Satu pengajaran untuk kita semua pengajaran untuk saya jugalah sebagai seorang manusia ni. Yang ini kiriman selanjutnya sebelum saya berehat. Kiriman ini datang daripada pengirim bernama Miza. Betul nama dia? Betul. Assalamualaikum Bro Casey. Waalaikumsalam. Nama saya Miza. Saya nak berkongsi satu kisah seram. Saya pernah ikut sebuah rombongan Casey. Rombongan kumpulan paranormal. Saya bukan sebahagian daripada kumpulan paranormal ni. I'm not. Tapi salah seorang daripada saudara saya adalah ahli anggota kumpulan paranormal. So satu hari tu tengah sembang, tiba-tiba saya tanyalah, macam mana korang ni masuk hutan lah, buat rakaman lah. Dia kata, kau nak ikut tak? Kau nak ikut, aku boleh tanya aku punya leader. Nanti dia kasih, kau boleh ikut lah satu hari je. So saya mula-mula cakap okey. Tapi yelah, cakap okey setakat ajak-ajak ayam je lah. Tapi Casey dia boleh tanya betul-betul lah. Dia tanya sampaikan leader dia kata okey boleh ikut. So satu hari tu dia call saya, dia kata besok kita nak keluar tau, kau ikut Saya macam nak keluar pergi mana bukan ke minggu lepas kau cakap dengan aku yang kau nak tahu tentang paranormal? Saya dah lupa ke si? Dia rupa-rupanya bersungguh-sungguh nak saya ikut kumpulan dia. Actually saya takut dan tak nak pergi. Tapi kesian pula, nanti orang cakap ni saya kaki bubble. So saya pergilah. Dan keputusan saya untuk pergi ikut kumpulan paranormal ni adalah satu kesilapan besar. Waktu tu dah lama Casey. Kumpulan paranormal ni telah pun memasuki sebuah tapak istana Wood Nook. Istana ini kalau tak silap saya terletak di kawasan Singapore Botanical Garden. Bila tanya nak ke mana, saudara saya cuma kata nak pergi Botanic Garden. Itu je dia cakap. Dia tak cakap pun kita nak pergi rumah kosong yang terbengkalai Casey. Dia tak cakap kita nak pergi istana lama dekat Botanic Garden. Dia cuma cakap Botanic Garden. So saya pun okey lah Botanic Garden. Tapi hairan, buka ke malam-malam Botanic Garden? Tetap saya pergi, ikut. Sampai dekat satu checkpoint, kita turun daripada kenderaan dan ada briefing. Berkumpul beramai-ramai dan dia cakap lah, okey, jalan beramai-ramai, single file, jangan buat bising, jangan kecoh, lampu semua tutup. Maknanya torchlight tak boleh digunakan. Yang hanya boleh gunakan torchlight adalah facilitator leader. Dekat dalam kumpulan ni dia ada leader facilitator. Orang-orang ni saja yang boleh gunakan lampu solo untuk cahaya perjalanan kami supaya tak gelap sangat. Yang lain gunakan lampu solo bila disuruh. Kalau tidak, jangan buka. Handphone jangan pasang, letak dalam beg atau poket. Jadi itu antara perkara yang dilakukan. Disuruh jangan buat. So kita pun masuk. Mula-mula jalan Casey dekat main road. Tengah jalan main road, tiba-tiba dia masuk Semak Samun. Nak pergi mana ni? Dia masuk selekor Semak Samun, jalan-jalan, kemudian ada pagar. Pagar ni pula dah ada bekas orang pecahkan pagar tu. Masuk melalui
satu pembukaan kecil. Dia tarik pagar tu, ramai-ramai masuk dalam. Jalan kiri kanan semua. Selepas saya rasa mungkin dalam 100 meter, 200 meter, baru nampak ada sebuah rumah yang dikatakan ini adalah Istana Woodnook. Casey kalau Google tentang istana ni, Casey mungkin boleh nampak di Wikipedia tentang Istana Woodnook yang terletak di Singapore Botanical Garden. Casey masuk dalam. Macam biasalah budak-budak ni buat exploration. Saya sentiasa bersama dengan sepupu saya. Kemana dia pergi saya ikut Casey. Saya memang takut. Dia ke kiri, saya ke kiri. Dia ke kanan, saya ke kanan. Naik turun, dia berhenti. Sampai dia kata, kau jalan lah, kau nak pergi mana boleh. Kau nak ambil gambar boleh. Tak nak. Sampai satu kali tu, dia tengah bercakap dengan seorang lagi teman. Mata saya pula merayau Casey. Merayau ke kiri, ke kanan, tengah tengok atas. And then saya nampak ada orang jalan dekat tingkat 2 bangunan yang terbengkalai itu. Masalahnya saudara, bila saya nampak orang tu jalan, saya pun panggil sepupu saya. Sepupu saya, nama samaran dia adalah Yud. Yud. And then sepupu saya tulis, apa? Ada orang lah kat atas. Saya boleh pergi tegur. Sepupu saya tengok, ish, kau ni, kau nampak apa? Ada orang tadi kat atas. Orang apa? Budak kita lah tu. Tak, dia tak pakai baju hitam pun. Sebab dalam kumpulan kita, semua orang pakai t-shirt hitam ke si. Ahli anggota kumpulan mengenakan t-shirt Team Paranormal. Saya pakai t-shirt hitam biasa. Dan saya cakap yang saya nampak dekat atas tu tak pakai t-shirt hitam. Dia pakai dress putih. And then kecoh. Beritahu yang ni, beritahu yang tu, sampai leader pun datang. Leader datang tengok saya. Kau nampak apa? Dekat tingkat 2. Kau tegur. Saya diam ke si. Dia giring kepala. Tadi kan dah briefing cakap, nampak apa dekat sini jangan tegur. Dia marah saya. Saya diam ke si. Habis semua, saya balik rumah. On the way nak pulang, cousin saya hantar. Casey malam tu sampai dekat rumah, depan pintu rumah, cousin saya hantar sampai depan rumah. Saya minta tolong dia sebab saya takut. Saya rasa macam saya ni kena ikut dengan sesuatu. Walaupun tak nampak, tapi saya rasa benda tu ada dekat koridor rumah saya. Sampai saya cakap dengan cousin saya, kata, Yud, tolong aku Yud. Kau baca-baca doa sikit Yud. Saya cakap dengan cousin saya. Cousin saya cakap, baca doa? Manalah aku tahu. Akhirnya Casey, saya ni pun yang tak pandai baca doa, terpaksalah buka handphone. Bayangkan Casey, cousin saya kena tunggu saya dekat depan rumah. Saya buka YouTube bacaan Yasin. Saya buka volume maksimum. Berdiri depan pintu rumah dengan bacaan Yasin dekat handphone. Baca. Tiba-tiba mak saya bangun. Mak saya bangun dekat dalam tu. Mestilah mak saya macam terperanjat. Siapa pula yang baca Yasin malam-malam? Mak saya pun keluar sampai depan pintu. Mak saya dengar mak saya istighfar. Kemudian bila saya dengar suara mak saya, mak, astaghfirullahalazim, mak saya terperanjat. Mak, ni orang dah balik mak. Ish, engkau main Yasin. Mak jangan buka pintu dulu. Habis baca Yasin tu, baru saya beri salam. Mak buka pintu, masuk dalam Casey. Terus saya ambil wuduk. Ya Allah, perasaan dia punya takut Casey, menyesal saya ikut. Tapi Alhamdulillah tak adalah benda tu masuk dalam rumah. Saya kena lecture dengan mak saya sebelum saya masuk tidur. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Itu kisah yang dikongsi sama oleh pengirim kita dalam rancangan Malam Seram. Bayangkan kalau saya jadi bapa pun, saya akan terperanjat lah. Tengah duduk kat ruang tamu, tiba-tiba depan pintu ada orang baca Yasin.
Korang tak terperanjat ke tengah duduk lah konon dalam bilik ataupun dalam bilik dalam bilik tengah santai dengan suami ataupun santai dengan isteri, tiba-tiba dengar orang baca Yasin. Baca Yasin tu tak seram Yang buat seram tu kenapa ada orang baca Yasin depan pintu rumah aku? Mak dia bangun, mak dia jalan-jalan, ada orang baca Yasin lah. Jalan sampai depan pintu rumah aku lah. Manalah kalau anda lah dalam mungkin situasi macam tu lah, terdengar macam ada orang baca Yasin kan depan pintu rumah ni, apakah reaksi anda? Memang baca Yasin tu tak perlu takut orang baca Yasin, tapi mencurigakan lah, siapa pula yang mengaji depan pintu. Kita berkongsi kisah dalam rancangan Malam Seram, dan memang penting sangat-sangat sebagai seorang beragama Islam untuk kita hafal lah setidak-tidaknya surah kan, surah ayat kursi ke Al-Fatihah ke. Cubalah belajar satu hari kan, satu ayat tu, dan selepas tu selepas dah hafal satu lagi. Sebab kalau terjadinya perkara seperti ini, boleh gunakan bayangkan kalau tak ada YouTube handphone bateri mati, tak baliklah rumah. Okey, Casey berehat seketika. Casey kembali sebentar nanti. Anda tunggu, kita akan berkongsi lebih banyak kisah pengalaman seram dalam rancangan Malam Seram. Saya masih tak boleh lupa kisah semalam yang dia tanam muri tu kan. Saya tengah reverse ke sini, saya nampak ada orang melambai-lambai. Saat kau diuji, bersabar dan tabahkan diri, patuh dan redha pada ketentuan ilahi, agar dapat muhasabah diri. Yang datang pasti akan pergi, yang hidup pastikan mati. Hargai apa yang dimiliki, bersyukur nikmat yang diberi. Jangan mudah putus asa, bersyukur pada yang esa. Dunia hanyalah sementara, akhirat kekal selamanya. Larangan dan ancaman telah tertulis dalam Al-Quran. Berhentilah dari melakukan dosa, pintu taubat masih terbuka. Wahai insan, saat kau diuji, sabar dan tabahkan diri, patuh dan redha pada ketentuan ilahi, bersyukur nikmat yang diberi. Dan tabahkan diri, patuh dan redha pada ketentuan ilahi, bersyukur nikmat yang diberi. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari.
Okey, tadi sebuah lagu untuk anda, lagu daripada nyanyian teman-teman Team Talk, Team Talk Malaysia dengan lagu Ujian Insan. Harap terhibur dengan lagu yang diketengahkan tadi, ya. Hidung saya ni kat sini kan dia macam gatal tak tahu asal sebelum saya tadi kan, selalunya sebelum saya live saya akan take a short nap kan, akan tidur seketika. Kemudian tadi memanglah tidur seketika, dah tu saya dapat berehatlah sekejap kan. Bila bangun selalunya saya akan pergi ke tandas, saya akan cuci muka lah. Saya ambil saya punya facial wash tu kan, cuci muka sikit ya. Tetap sangat macam tak tahu asal lah. Mungkin saya punya span ni dah lama sangat nak kena tukar dia sensitif sikit lah. Mungkin nak kena beli baru lah. Okey. Tapi saya dah ada spray juga benda ni dengan disinfectant ya. Setiap hari ya, selepas show saya akan tak tahulah. Sini dia punya gatal dia macam irritating sikit. Okay, so anyway, ini nampak bangunan, salah ni. Nampak bangunan, betul-betul. Bangunan KLCC ni kan. Ini bangunan KLCC ni, tadi ada saya terbaca berita yang tersebar. Dan laporan setengah berita mengatakan Ramadan Bazaar, ya Bazar Ramadan lah, ini dalam bahasa Inggeris dalam nampak berita ni, Ramadan Bazaar set to make a return in KL. Dan berita ni telah pun dikabarkan pada 10 Mac 2021. Maknanya Bazar Ramadan akan kembali di Malaysia lah untuk Ramadan tahun 2021 ini, yang mana ini telah pun diumumkan dan menerusi sebuah laman dan beberapa laporan yang telah pun dikeluarkan lah kenyataan tentang allows the Ramadan Bazaar and Bazaria Aidilfitri. Dan menurut komen dekat sini, just wait for the final approval from MKN. MKN tu apa? Especially on the SOPs. Itulah yang di kenyataan yang terakhir 10 hari bulan, tapi sekarang dah pun masuk 17 ya, 17, dan saya ternampak tadi ada poster yang mana dah pun diluluskan Ramadan Bazaar. Mungkin ada yang boleh jelaskan tentang adakah benar ataupun tidak, tapi di Singapura ni memang tak boleh buat Ramadan, tak boleh buat bazar pun ya. Di mana-mana pun tak boleh buat bazar sekiranya anda melakukan bazar tanpa permit, sebab anda boleh meniaga. Perniagaan tu dibenarkan. Tapi kalau dah dimasukkan konsep bazar tu, ia adalah melanggar di sisi undang-undang lah. Jadi kena minta izin dahulu dan tak boleh saya rasa gunakan promosi sebagai ia adalah satu bazar, ya, bazar Ramadan. Tapi perniagaan, kalau orang sewa gerai boleh berniaga macam biasa. Cuma tak boleh ada konsep macam bazar. Sebab tahun ini di Geylang pun tidak akan ada lagi bazar, ya, bazar Geylang tidak dibenarkan kerana COVID-19. Di Singapura pula kita telah pun memilih jalan lain, dipanggil online bazaar, ya, online bazaar. Malah ada beberapa penganjur bazar online ni telah pun berhubung dengan saya untuk bertanya tentang beberapa perkara lah. Dan ada juga teman-teman saya, kenalan-kenalan saya juga yang mengendalikan bazar online. Saya tak pasti bagaimana sejauh mana penerimaan bazar online ni, tapi kita perlu jugalah mengikut peredaran masa yang mana sekarang ini segala-galanya online dah pun meningkat kan. Kalau kita tengok dari segi saham Google punya saham online Google punya online presence tu, dia punya saham naik gini dia naik sebab apa? Sebab semakin ramai menggunakan platform seperti YouTube dan Google sendirilah. Jadi itu antara benda yang akan berlaku di Singapura dan di Malaysia, dan kita orang Singapura memang rindu nak masuk Malaysia. Tolong. Itulah semoga kita cepat-cepatlah COVID ni dihapuskan. Rindulah terperangkap dalam pulau ni, pergi senang ke? Pergi sana sesak, pergi sini sesak kadang-kadang rasa rindu lah. Dah biasa kan, selalu orang Singapura dah biasa shopping, beli belah, makan pusing-pusing, riadah dekat Johor, ada yang sampai naik ke Genting Highland, Kuala Lumpur, dan bila tutup semadak, dan ada yang mempunyai saudara mara lah. Itu memang tak dapat kita nafikan lah dan bila sepadan ni ditutup ni, alamak, rasanya macam sedih sangat lah. Apa nak buat, Alhamdulillah nasib baik ada cruise sekarang ada halal cruise kan. Kita boleh naik kapal 4 hari 3 malam
3 hari 2 malam ada cruise ni, bayar harga sekian-sekian dan boleh pusing-pusing. Saya nak buat cruise lah, boleh tak? Naik cruise, saya cerita seram atas kapal. Siapa nak ikut? Sejujurnya saya telah pun dihampiri oleh 2 syarikat ya untuk buat cruise atas kapal dan baca cerita seram. Cuma syarat-syaratnya dan juga adalah beberapa perkara yang tidak boleh saya persetujui lah. Kan sebabnya saya harus berjauhan dan tidak boleh langsung buat live kerana atas kapal kan. Jadi saya pun nak ada compensation lah dari situ supaya saya dapat juga mengendalikan live kalau ada internet dekat sana. Tapi itulah benda ni yang belum lagi dapat kepastian. Jadi kalau saya buat cruise atas kapal, cruise to nowhere, dia akan kapal tu awak naik kapal awak pusing, kemudian awak pergi masuk international water, ada jalan pusing kan, nampak horizon dia cantik, pemandangan memang cantik kemudian makan minum kat dalam tu ada sinema, ada wayang, ada persembahan. Mungkin malam tu kita buat malam seram patah balik kemudian sampai Singapura balik. Okey juga untuk cuti sekolah bulan Jun tengoklah. Kalau saya buat, siapa sudi nak ikut? Boleh tinggalkan komen. Kalau ramai, Alhamdulillah lah. Ini tanya aja. Okeylah, kita sambung kisah. Saya pun tadi lupa pula nak ketengahkan voice note. Mungkin kalau ada panggilan-panggilan yang boleh saya ketengahkan. Jangan lupa anda boleh kirimkan sekarang +65 8131 0287. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya bercakap dengan Encik? Encik siapa ni? Nash. Encik Nash. Encik Nash, apa khabar Encik Nash? No, Dash. Dash. D-A-S-H. Dash saya. Ini panggilan dari mana Dash? Daripada Singapura. Dan pengalaman anda nak ceritakan ni tentang apa ni? Silakan. Okay, actually saya dulu bekerja sebagai pegawai polis lah di Singapura. Okay. So kita dalam masa tu, I think dalam tahun 2001 saya rasa. Okay. Saya bekerja sebagai petrokar lah. So dalam kawasan Clementi area lah. So di Clementi area ni saya ditugaskan pada malam tu untuk sektor yang lain. Tapi malam bila benda ni terjadi, bila 7 Mile Ghost Festival lah. Dalam masa that tu lah. So dalam radio kita dengar yang one of our petrokar kena attend yang there's a lady crying at the staircase. So after that kita dah tahu diorang attend that case. So lepas 1 jam gitu, lepas pukul 12 malam ada lagi satu message, tapi the same car tak boleh pergi attend to case pasal diorang tengah rest. So kita dihantar lah untuk investigate the case lah. So saya call orang yang saya punya teammate yang attended the case. Saya tanya dia, macam tu perempuan kau jumpa tadi? Jumpa, lawa lah dia cakap. So kita pun, saya dengan my partner pun berkobar-kobar kan. So bila kita sampai di tingkat, okay, first of all kita tanya kita control, so trace call. So kita roughly tahu which column of the unit yang the girl is can be heard crying lah. So bila kita pergi tingkat 7, kita jalan 4 pergi tempat tu staircase punya column it's totally dead silent tau. It's like macam neither fall on the floor je boleh dengar tau. So very dead silent. So it's very suspicious Okay. Dead silent and then I cannot hear anybody crying tau. So kita pergi kat staircase tu, okay, total dead silent. So kita go up from 7th floor all the way down
tak ada. So kita tak puas hati, kita pergi atas all the from top floor, kita pergi pun tak ada. So macam wah, very suspicious lah, because dia punya ada feel eerie lah. So at the same time ada resident yang daripada yang tinggal situ balik. So kita tanya lah, kita berbual dengan dia, tanya this unit at this block anything happen before not? Kita have last few years there's a old lady jump down lah. Dia cakap old lady jump down from this column is yang the lady yang apa ni, yang reported crying lah. So okay lah, I think that explain lah. Cakap ni mistake lah. So kita put it that way lah. So kita cakap dengan kita punya control, no sign of case lah. So that one kita kerja pagi, kerja malam. So bila saya kerja pagi, same block saya kena dapat attend case. Dia cakap police assistant require lah. So I dengan my partner pergi sekali the same column tu. Sebelah dia ada satu unit lah. Then the unit sebelah tepi tangga lah. So bila kita jalan, kita nampak dua orang perempuan dengan lelaki was shouting at us lah. Cakap, why are you so late? My father hang himself. So kita pergi, kita tengok, dia dah hang himself at the room lah. So kita ambil ini Clementi apa ni, rumah lama. So kita cuba tendang lah kan. Kita tengok part movie, kita tendang kaki lutut macam nak patah lah. Kita tak boleh lah. So kita pergi turun bawah, ambil crowbar, kita force open the door lah. So first open the door, bau busuk betul lah. Because I think that's one day. And then this old man Chinese lah actually. So dia pergi buang air besar dulu Pak, dia punya storeroom, baru he hang himself at the room lah. So bau dia very tahan lah. So saya muntah and keluar semua hitam lah. Dan sorry lah, asal hitam So rupanya pasal sebelum tu saya minum coke. So that explain lah. So that mistake solve lah. So saya talk to the son lah. Actually the son want him to live with them, but so jual rumah. So dia cakap cannot, I don't want. I tell you, I will never leave the house. Dia cakap for rent. Last few days I attend a case, there's a lady crying here lah. No, dia the one old Chinese lady also jump down upstairs lah. Dia tinggal tujuh yang the lady tinggal 8 lah. So I told the son lah, okay lah, at least your dad will not be alone lah. There's another lady there also lah. So yeah, that's the mystery lah. Betul-betul dekat Clementi Canal lah tu lah. That block lah. Ya. Mencabar juga banyak lah cerita. Mencabar juga jadi polis ni tapi saya dah 20 tahun polis. Cerita seram tak banyak. Cuma yang tempat polis akademi ada jugalah. Cuma yang di polis akademi apa berlaku? Ceritalah sikit. Okey, polis akademi saya regular squad. Tapi kita masa bila kita masuk dulu regular squad dulu in 1989 lah. So dia punya kita by right kalau kita regular, kita ada satu room ada 4 orang tau. Tapi pasal kita tak cukup building, kita mix dengan VC. So VC tu yang pakai baju putih dengan seluar biru lah. Dengan dia tak pakai pistol tapi pakai baton. So kita tengah barrack tu lah. So bila first day je kita ke sana, besoknya cakap my bed kena shake lah. So saya dengar ada orang cakap dia nampak ada lemari hitam lari hulu ke hilir. Sebab tu pergi buat bed shaking the bed lah. So saya pun tak kisahlah saya pun belum kena kan. So bila saya tidur satu malam tu, bed saya bergoyang tau. Saya tengok atas, saya cakap ini saya punya bed, bang mate ni asal ni tidur jahat tau. So saya tunggu dia, takkan lama sangat dia bergoyang. So saya teringat okey lah ni yang lemari hitam tu tengah goyang-goyang. So saya terus kejam mata, saya boleh baca sampai saya tertidur lah. Tapi yang lain banyak kena yang kena press. Ini polis akademi lama lah di lama dekat kawasan apa ni? Tempatnya Thomson Road. Betul. Thomson Road sana. Thomson Road. Terima kasih. Tapi yang terima kasih Brother Dash dan selamat malam. Thank you. Nanti I will call again lah, insyaAllah. Malam seram.
Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Tu dia kisah daripada abang, kalau orang-orang Singapura dia panggil abang polis ni, abang apa? Mat apa? Cuba lengkapkan ayat saya Mat apa? Apakah nama istilah polis yang diberi nama oleh kita di Singapura lah? Mat apa? Cuba lengkapkan ayat ni. Ramai yang tahu ni, tapi saya sengaja nak tanya aja, tengok orang tahu tak. Okey, seterusnya saya akan jawab panggilan ataupun hubungi sebentar nanti. Yang ini datang daripada pengirim kita. Ada kata kat sini Mat Rojak. Salah. Syafiq J, Mat Kampau. Ya, betul. Dekat Singapura kan, kalau anggota polis dia panggil Mat Kampau. Mat Kampau lah. Betul yang cakap Mat Kampau tu betul lah. Kalau mata-mata tu biasalah, itu adalah nama gelaran polis kan, mata-mata. Okey, yang ini kiriman datang daripada Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Nama saya sekejap okey, ni salah ni. Ini dia. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Nama saya Yuslina Tan. Ya, saya ni adalah orang Cina yang telah pun menganut agama Islam. Pengalaman saya Casey, kejadian seram ini berlaku pada saya ketika saya menetap di sebuah hotel bersama dengan adik ipar saya, kata Yuslina Tan. So kita ada cuti, bercuti. Waktu tu suami saya tidak ada di Singapura. Dia bekerjalah sebagai seorang pilot, juru terbang lah. Dan dia seringkali outstation. Jadi saya mengambil masa yang saya ada tu untuk rapatkan lagi hubungan saya dengan adik ipar saya. Adik ipar saya ni orang dia memang baik ke sih. Dialah yang banyak mengajar saya tentang agama Islam. So satu hari tu kita ada this girlfriend trip lah, pergi tak jauh pun ke Kuala Lumpur. Dipendekkan cerita, kita menginap di sebuah hotel. Hotel ni berdekatan dengan sebuah mall yang besar ke sih. Tak nak sebut lah. Dia ada sebut nama hotel dia. Saya cuma gunakan samaran ataupun gunakan pembayang kat sini lah. Hotel ni dia berdekatan dengan mall yang besar. Hotel apa tu? Jom. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Okey, begini kisahnya. Dekat hotel yang besar ni, kita shopping sakan ke sih. So kata Yuslina, selepas penat berjalan, kita pun adik ipar saya lah, dia kata dia nak pergi spa. Saya pula tak suka dengan tempat-tempat macam ni. So saya cakap dengan adik ipar, it's okay, kita balik hotel, nanti kakak stay dalam bilik, you pergi spa, kata saya pada adik ipar saya. Ini sebelum tu dia tulis dalam bahasa Inggeris. Saya cuba terjemahkan dalam bahasa Melayu lah. So adik ipar saya ni pergi spa. Waktu tu dah 9 lebih malam lah dia pergi ke spa. Spa tutup pukul 11. 9 lebih malam. Saya dekat dalam bilik hotel di Kuala Lumpur, Malaysia. Saya tengah duduk dekat dalam bilik, and then suddenly seluruh bilik jadi gelap. Gelap ke sih? TV yang tengah saya tengok, tengah on tu mati. Lampu yang saya buka mati. Everything went dark. Total darkness. Saya terperanjat. Saya mula tengok, look around lah, apa yang berlaku ni. So I stood up. Saya bangun nak menuju ke arah pintu. Dekat pintu ni adalah tempat kita letakkan card slot kan, yang kita letak kad dekat situ. So rupa-rupanya dia gelap ni sebab ketika adik ipar saya keluar, dia bawa kad tu sebab dia nak gunakan kunci. Dan kunci satu lagi ni pada saya. Cuma mungkin tadi dia lupa nak minta ke, saya tak tahulah. Tapi dia tarik kad tu rupa-rupanya. So sebab tu bila adik ipar dah keluar je, tiba-tiba after dalam beberapa minit, boom, mati. Rupanya tak ada kad.
So dalam gelap tu, saya mulalah nak cari dekat mana satu lagi kad tu. First thing saya tengok adalah dekat seluar yang saya pakai tadi, kan? Saya pun pergi dekat seluar saya check, mana tak ada. Helen Casey tengah cari barang ni, suddenly dekat dalam toilet bilik hotel Casey. Bab ni seram. Anda bayangkan anda dalam keadaan yang dialami oleh Yuslina. So Yuslina dalam bilik hotel di Kuala Lumpur yang gelap. Kad belum masukkan, tak ada lampu. So what happened? Dia pun nak cari satu lagi spare card tu kan, nak masukkan balik dekat dalam situ. Dia cari dekat dalam seluar, tak ada. Kemudian dia cari tempat lain lah. Tengah cari ni, suddenly daripada dalam toilet saya dengar bunyi pipe air hujan terbuka. Casey, kalau orang tarik kad, tutup lampu, it's logic. Tarik kad, elektrik padam sebab perlukan kad. Yang ini siapa pula mandi dalam toilet? So, saya jalan dalam bilik yang gelap. I went to the toilet and alangkah terperanjatnya, saya nampak paip hujan mengalir ke si. Ada orang buka paip hujan tu, water was pouring out from the shower, kata Yuslina. I went forward, saya pun tutup paip hujan tu. Casey, the next thing yang saya tahu bila saya toleh, kalau orang jalan kaki basah, nampak bekas telapak kaki Casey. Kalau keluar daripada bilik hotel tu, you can see orang yang kaki basah kena kapet tu, ada nampak tapak kaki. So lepas tutup paip hujan, saya nak keluar, saya tengok bawah, ni tapak kaki siapa Saya baru masuk toilet. Memang kaki saya basah, tapi saya belum keluar. Siapa yang tengah berjalan? The next moment, kata Yuslina, saya dengan segera buka pintu bilik hotel, and then saya gunakan saya gunakan lock tu. Saya buka lock tu supaya bila pintu tertutup, dia tak tutup habis. Saya masih boleh berjalan-jalan dekat koridor. So saya buka pintu hotel, saya diri kat luar. Seram ke si? And then saya terfikir, oh yes, saya boleh gunakan any card yang saya ada untuk slot in supaya lampu on. Saya masuk balik dalam bilik, took out my wallet, keluarkan beg duit. Saya cuba kad satu persatu. Saya buka kad ni, letak, tak boleh. The second card, sampailah beberapa percubaan, saya masuk, baru dia on. Tum. Television pun menyala. Barulah saya berani untuk duduk dalam bilik tu. Adik ipar saya pergi spa. Pukul 11 lebih baru dia naik atas. Waktu tu saya dah pun tertidur. Sekian, terima kasih. Inilah pengalaman saya, Casey, daripada Yuslina Tan untuk rancangan Malam Seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Itu kisah Yuslina Tan yang mana selepas lampu tu on, dia masuk balik bilik itu untuk baring atas katil. Selepas kejadian toilet punya pipe hujan tu menyala, dihidupkan, kemudian nampak macam tapak kaki orang dekat kapet depan. Kalau saya lah dalam keadaan beliau, yang mana shower tu kan ada orang on, saya takkan masuk balik lah. Tak apalah. Jadi anda boleh gunakan menurut kisah Yuslina ni, boleh gunakan sembarang kad untuk letakkan dekat dalam dekat dalam card holder tu lah, untuk hidupkan electricity. Jadi kad macam mana yang digunakan tu? Nak tahu juga kan? Casey, kad-kad yang boleh digunakan adalah kad-kad seperti kad ATM. Tak tahulah. Jadi pernahkah anda tidur dekat hotel menggunakan kad lain selain daripada kad hotel untuk hidupkan elektrisiti? Yuslina sanggup masuk balik, duduk atas katil sampai tertidur, yang mana adik iparnya baru balik sampailah. Jadi terima kasih atas perkongsian kisah. Itu kisahnya. Yang ini daripada The Bowen. Katanya nowadays tak boleh ke si? Tak boleh Yang ini Irfan, kad Digimon atau Pokemon? Digimon. Lama sih Digimon. Saya dulu kemaruk main Digimon.
dia ada satu macam beli kan, apa dia panggil nama tu lepas tu anda nak fight kan, anda cantumkan anda punya gadget dengan kawan punya gadget, nanti dia bergaduh. Dulu dia ada kita dulu zaman-zaman saya lah, dia ada macam satu benda ni, awak pelihara dia daripada dia beranak ataupun dalam telur sampai dia besar. Saya punya kesian saya terlupa nak kasih dia makan, dia mati lah. Apa dia panggil tu Is it Digimon? Saya lupalah nama mainan tu. Yang ini Lenny Bright kata, ya KC, memang apa-apa kad pun boleh. Oh, terima kasih kata Lenny Bright yang ini daripada kiriman terima kasih Sasha Rosie Tamagotchi. Yes, that's the name. Tamagotchi. Saya dulu ada Tamagotchi. Mula tak minat mula bila kawan saya main, apalah ni meripik lah kurang main benda ni gini. Tiba-tiba ramai kawan main, saya pun macam best je kan. saya pun kumpul duit lah, kumpul duit beli dekat 7-Eleven, beli kecil dia macam telur gitulah. Kemudian dia beranak, ni dia nak makan apa hari ni, dia buang air. Game tu di Tamagotchi. Yes, nama Tamagotchi, lama dulu tu. Okey, kita akan berkongsi kisah selanjutnya. Yang ini kita nak hubungi daripada pengirim kita. Salam KC, Pak Long Edi minta baca kisah saya, email saya KC. Pak Long Edi, saya call lah Pak Long Edi, boleh tak? Boleh KC call Pak Long Edi. Kisah pocong tidur sebelah saya, dah berpuluh email saya hantar. Kata beliau Pak Long, KC call boleh? Nak borak dengan Pak Long lah. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh KC Champion. Jangan mudah percaya. Okey, selepas ini saya akan bacakan kiriman ucapan-ucapan melalui super chat dan juga super sticker yang dikirimkan. Ya, terima kasih banyak atas sumbangan anda. Sebelum saya akhiri, saya nak berkongsi kisah berikut ini. Ini adalah kiriman yang saya terima datang daripada pengirim kita. Kejap nak berkongsi yang ini. Okey. Dia baru buka ni, tengok email. Okey. Kiriman dengan tajuknya mana ni? Jalan singkat ke Felda Aring, Malaysia. Harap KC baca hari ni. Oh. Dia punya demand harap KC baca hari ni. Dalam bracket bukan tak. Dia tak ada bracket Okey. Jalan singkat ke Felda Aring. KC baca dalam kurungan itu personal ya. Okey. Yang ini boleh. Okey, boleh saya bacakanlah begini kisah pengalaman teman kita. Jom. Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Dan semua geng momok. Saya botak, berasal dari Malaysia. Saya harap KC boleh kongsi kisah gangguan saya semasa melalui Jalan Kenyir ke Gua Musang. Kisah ini berlaku pada tahun 2013. Masa tu darah muda lagi KC, baru dapat lesen. Jadi semangat dia berkobar-kobar bila baru dapat lesen memandu. Mana-mana nak pergi, nak drive, nak memandu, semangat lah tu. Saya dan dua lagi rakan saya dah pun merancang nak berjalan ke pantai timur. Dipendekkan cerita, kami bertolak dari Kuala Lumpur ke Terengganu jam 8 malam dan terus straight drive ke Tasik Kenyir. Sampai di Tasik Kenyir KC, waktu tu saya dan rakan-rakan ingat nak tangkap gambar dekat sana. Tapi pada waktu tu hujan lebat turun bila dah berada dekat kawasan yang dimaksudkan. Bayangkanlah dah semangat-semangat ni tengah memandu lah, tengah drive nak sampai dekat Tasik Kenyir ni. Alamak, hujan lah pula. Jadi apa nak buat? Jadi sahabat saya pada waktu itu yang bernama Sarip berkata, kita lepak sini dululah sampai hujan berhenti, baru kita shoot pergi ke Kelantan. Jadi sementara tunggu hujan berhenti KC, kami pun checklah Waze. Waze ni adalah satu aplikasi
satu aplikasi peta ataupun map yang boleh membantu kita mencari jalan menuju ke tempat yang kita ingin tujui. Jumpa jalan Tasik Kenyir ke Gua Musang dalam Waze. Masa tu tengok estimate sampai ke sana dalam 2 jam je. Sampai jadi kami ambil keputusan untuk bergerak terus melalui jalan tersebut. Tapi ingat, mungkin masih lagi hujan. Semasa kami keluar dari kawasan Tasik Kenyir KC, saya hampir terlanggar sekumpulan khinzir yang ada dekat kawasan tu. Tapi masa tu KC, kami dalam kereta. Hairan KC sebab saiz khinzir yang ada sama dengan sebuah motor. Besar KC. Motor EX5. Kalau 2 ekor tak apa KC, tapi ini dah banyak sangat. Seingat saya lebih kurang dalam 7 ekor khinzir yang saya nampak saiz besar macam tu. Dalam kereta tu kami cemas juga sebab orang-orang cakap khinzir ni kalau jalan straight ke depan JKC, tak ada belok-belok. Kalau disundul kereta tadi KC, mau terbalik kereta kami. Nasib baik sempat saya tekan brek dan sempat mengelak daripada berlaku kemalangan. Jadi kami meneruskan perjalanan ke Gua Musang. Keluar dari pintu gerbang Tasik Kenyir, terus akan nampak signboard Gua Musang. Saya memandu bermula pada jam 2 pagi. Dan mungkin akan sampai ke Gua Musang pada jam 6. Semasa dalam perjalanan tu sungguh hairan dengan keadaan sekeliling. Kiri kanan memang tak ada langsung kereta. Takkanlah tak ada kereta KC. Muskil dan mustahil. Jadi sepanjang perjalanan ke sana, waktu tu jam 2.30 pagi, tapi saya rasa macam dah lama saya memandu. Jadi saya minta kawan saya untuk memandu kereta. Kami pun berhenti sekejap lah sebab nak tukar tempat duduk kan. Berhenti sekejap dan tukar tempat duduk dalam kereta KC. Kami tukar pemandu terus memandu. Maknanya dia tukar tempat duduk dalam kereta, dia tak keluar lah dia ke belakang ke dia akrobatik lah. Jadi kami terus memandu. Jam 3 pagi, waktu tu baru kami bertemu dengan lori trailer di kawasan tersebut. Waktu tu lori tu bagi signal lampu tinggi. Ya, kami hairan. Kenapa dia bagi signal lampu tinggi? Tidak lama lepas tu ada lagi bertembung dengan lori, tetap bagi signal lampu tinggi dekat kereta yang kami pandu. Banyak kali pula tu kena lampu tinggi. Masa tu rakan saya yang memandu dah perasan waktu dia tolak cermin, pandang belakang ke atas. Waktu tu kawan saya seorang boleh celupah pula KC. Dia boleh cakap pula, "Hai Sarip, tolak cermin ke atas kenapa? Goyang ke?" Sarip pada masa itu diam. Sepanjang perjalanan Sarip tak bercakap, hanya berdiam diri. Hampir 8 lori KC. 8 lori yang kami bertembung, semua bagi high beam ataupun lampu tinggi. Pelik kan? Satu-satu lampu tinggi. Lepas satu lagi, laju lori Waktu perjalanan kami berserah sajalah pada waktu itu. Tepat jam 6 kami sampai di Pos Guard Felda Aring. Waktu tu kami diperiksa oleh pegawai polis bantuan yang menjaga Pos Guard tersebut bertanya, "Dari mana bang?" Kami jawab, "Dari Tasik Kenyir." Dan abang polis tu bagi tahu, "Gila kamu ni. Oh, Tasik Kenyir ni." Kita dari Tasik Kenyir bang. 3 orang Tasik Kenyir baru berangkat ni. Ya. Selama dia jaga dekat sini, setiap kali ada kereta mesti diorang lalu macam-macam perkara seperti ditumpang oleh makhluk yang tak diundang. Sebab tu kawasan ni waktu pagi-pagi macam ni jarang-jarang nampak kereta. Yang ada lori je lah. Kalau kereta mesti akan jadi mangsa gangguan. Terperanjat kami bertiga bila kenyataan itu dikeluarkan oleh abang guard yang menjaga dan memeriksa kenderaan kami. Saya harap KC boleh research pasal jalan berhantu ni. Mungkin high beam dari lori trailer yang kami bertembung sepanjang perjalanan tu ingin memberitahu yang kereta kami ada ditumpang sesuatu dekat atas bumbung. Wallahualam. Terima kasih KC.
Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Terima kasih atas perkongsian kisah kiriman-kiriman anda untuk rancangan Malam Seram. Terima kasih banyak saya ucapkan. Dan sebelum saya akhiri, saya nak ucapkan terima kasih juga atas sumbangan-sumbangan super chat, super stiker anda. Ya, mungkin lepas ni yang memberikan sumbangan-sumbangan anda, kejap mana tadi tu? Okey. Sumbangan super chat, super stiker antara yang kita terima pada malam ini, antaranya daripada Cinta Hati Yayang, terima kasih atas sumbangan anda. Nuraini, terima kasih. Kainish 8685, terima kasih pada Kainish. Terima kasih juga kepada Mia Chang. Mia Chang ni dari mana ni? TWD terima kasih ya Mia Chang atas sumbangan super chat anda ya. Saya hargai sumbangan anda untuk terus menyokong Malam Seram. Terima kasih banyak-banyak daripada sumbangan anda ya. TWD, kalau TWD ni mata wang mana ya, saya nak tahulah ya. Terima kasih Mia Chang. Weekend Offender, terima kasih sumbangan super chat anda. Zainuddin Hassan, terima kasih. Assalamualaikum KC, single man on duty alone, terima kasih Zainuddin. Nur Hakim MN, terima kasih. Ternampak KC tadi dekat office building saya. Kebetulan saya tengah dengar Malam Seram di Spotify sekali KC keluar kereta. KCception. Oh, dekat mana office building awak? Saya keluar kereta. Tadi saya pergi mana? Tadi saya ada kat office saya. Kemudian saya pergi ke mana tadi? Saya pergi Decathlon untuk beli barang kat sana. Terima kasih ya. Yang ini Yanti, terima kasih atas sumbangan anda, sumbangan besar daripada Yanti, Masya Allah. Terima kasih Yanti, sedikit sumbangan buat founder Malam Seram, the one and only KC Champion. Terima kasih Yanti atas super chat dan sumbangan anda. M Nizario, terima kasih sumbangan super stiker anda. Dash Furious, hari jadi saya. Kerana itu saya hendak mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada ibu saya, Cik Jumai, untuk kerana melahirkan saya dan membesarkan saya. Love you, daripada Dash Furious. Kalau Cik Jumai tak tahulah, mungkin Cik Jumai letak nama anak Dash Furious, Dash Furious bin Ahmad. Mesti ibunya kenal lah. Jadi untuk ibu, Cik Jumai, anaknya rasa gembira lah. Terima kasih ya. Katanya hari jadi saya, maknanya terima kasih kerana melahirkan dia dan menjaga sampai besar dengan sempurna. Terima kasih. Emilia Jamaluddin, terima kasih Emilia, sumbangan anda, sumbangan besar daripada Emilia, terima kasih. Finally dapat join Malam Seram. Baru keluar meeting tentang sihir orang tak dikenali via social media. This is common dari zaman blogging lagi. Saya kenal blogger yang suami dia rampas oleh blogger lain yang tak dikenali. Zaman blog pun ada. Okay, saya ulangi lagi Saya kenal a blogger. Blogger tu dia buat blog lah, blog post kan. Mungkin dia ada kadang-kadang ada gambar kan. Ya, saya kenal seorang blogger yang suami dia dirampas oleh blogger lain yang tak dikenali. Wow. Saya buat YouTube, jangan jauhkanlah ya Allah. Saya sayang isteri saya, jangan Kadang-kadang kita nak elak tapi orang gunakan kuasa-kuasa ajaib ni. Susah ni. Kata mak-mak kita selisih malaikat 44 dia. Jangan janganlah. Wan Muhammad Hamdan, Masya Allah, terima kasih Wan Muhammad Hamdan atas sumbangan besar daripada anda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kepada semua yang saya hormati dan segani. Harap semua dalam keadaan sihat walafiat dan dilindungi Allah dari segala musibah. Amin. Terima kasih atas doanya. Sikit sumbangan untuk support apa yang patut. Semoga Allah mudahkan segala urusan kami semua di dunia dan akhirat. Terima kasih banyak. Sazali Hussein, terima kasih Sazali Hussein. Assalamualaikum KC dan Geng Momok semua. Cruise to Nowhere untuk Malam Seram terbaik. Oh, suka saya tanya, kalau saya adakan cruise, cerita seram atas cruise. Oh, best Sapphire Skyfall, cruise sound interesting KC. Teringat firman Allah di dalam surah Ar-Rahman dan
baginya ke kapal yang besar tinggi belaka, berlayar di lautan yang luas seperti gunung yang tinggi sebagai tanda kebesaran Allah. Terima kasih atas peringatan itu kepada Brother Sophia Skyfall. Dan apa khabar Brother Sophia? Semoga dalam keadaan sihat ya, Sophia. Okeylah, saya akan belanja satu lagi kisah yang terakhir sebelum saya tidur ya. Jom kita call yang terakhir ni. Saya ada cerita Casey, call saya. Okey, jom. Last Kopek. Jom, Malam Seram. Hello, Malam Seram. Hello. Hey, siapa bercakap ni? Hello. Ya, hello, siapa bercakap ni? Saya Shiro. Apa? Shiro. Shiro. Oh, ini Shiro pernah telefon tempoh hari Pernah. Ni pengalaman tentang apa pula Shiro? Silakan. Kisah ni terjadi dekat diri saya sendiri. Okey, sebelum ni saya bekerja sebagai seorang customer service. So shift memang habis malam lah, dalam pukul 2.30 pagi. Okey, dalam pukul 2.30 pagi tu saya sampai kat rumah, makan semua. Saya ingat waktu tu saya tengah tengok TV. So bila saya tengok TV tu, tiba-tiba dengar macam ada suara yang menangis, macam mendayu sangat. So dia macam mendayu-dayu. So saya pun waktu tu saya tengah tengok TV, saya fikir mungkin TV lah kan. Tapi dalam lepas berapa saat tu baru saya fikir yang saya tengah tengok cerita lawak. Macam mana dalam cerita lawak tu ada orang yang menangis. So saya cuba untuk kuatkan televisyen lah. So bila saya kuatkan televisyen tu, suara tu ikut juga kuat. Dan bila saya cuba untuk perlahankan, suara tu masih lagi sama. So saya terus lari naik atas lah untuk tenangkan diri. Tapi bila saya duduk, sebab saya duduk rumah 2 tingkat, so bila saya dekat tetangga tu, suara tu masih ada lagi macam menangis, mendayu-dayu. So bila saya dah dekat atas tu, baru saya fikir yang saya tak tutup TV semua kan. Kiranya, tapi lepas beberapa saat tu saya fikir saya terpaksa turun balik lah untuk tutup. Kalau saya tak tutup, nanti mak saya membebel lagi lama daripada hantu tu menangis. Cuma pengajaran kat sini, sebab seminggu sebelum tu saya ada takutkan kawan-kawan dengan bunyi tangisan lah. Saya hantar, saya forward suara menangis. Tapi saya tak tahu lepas seminggu tu hantu tu kenakan saya balik dengan bunyi tu. Memang takut Casey. Yang anda forward kat kawan-kawan tu, suara anda menangis ataupun suara orang lain, rakaman suara orang lain? Macam mana? Rakaman suara mengilai. Saya pun tak pasti siapa yang mengilai lah. Tapi macam just untuk seronok-seronok, takutkan kawan lah. Sekali saya sendiri yang kena. Selepas tu saya tak berani nak buat dah. Tapi awak beranilah turun bawah balik nak tutup TV Kalau saya tak apalah, besok pagi je tutup. Sebab kalau mak saya membebel, nanti seminggu lagi saya sakit. Fahamlah. Terima kasih Shiro dan selamat Malam Seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Kisah ringkas daripada Shiro awal tadi ya, berkongsi pengalaman beliau yang mana seminggu sebelum tu dia ada kacau lah, buat prank dekat kawan kan. Dia hantar voice note. Jadi kawan pun tengok, Shiro hantar voice note lah. Dia pun play. Bila dia play, bayangkan bila kawan dapat voice note, tiba-tiba yalah voice note tu semangat lah. Kawan pun putarkan voice note tu ataupun play voice note tu, tiba-tiba dengar suara. Jadi mungkin macam ni lah dia prank kawan. Seminggu selepas dia prank kawan dia pula kena prank. Ini mungkin yang asli datang Datang ganggu dia dalam rumah.
Okey, saya akan berkongsi kisah lebih banyak lagi pengalaman esok ya saudara. Terima kasih pada anda semua yang sudi ketengahkan kisah, yang sudi menonton, mendengar, yang sudi juga memberikan sumbangan, super chat, super sticker. Yang penting sekali, Malam Seram hanyalah sebuah rancangan hiburan, tempat kita berkongsi pengalaman seram, benar ataupun tidak, hanya yang mengirimkan tahu kisah sebalik pengalaman yang diketengahkan. Casey undurkan diri, jangan lupa untuk like, subscribe dan share. Ini adalah channel Malam Seram yang sementara, iaitu Malam Seram Podcast, sebelum saya kembali ke Malam Seram channel original ni untuk live. Dan video ni akan saya upload di channel Malam Seram lah ya. Dan jumpa anda esok malam, dan selamat Malam Seram. Bye bye. Terima kasih kepada anda yang sudi mendengar Malam Seram, sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang dikongsi oleh Casey Champion. Kita jumpa di lain episod.